Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Terima kasih kerana sudi turut serta dalam webinar pada hari ini. Hari ini kita lagi sekali kita bertuah kerana seorang pelajar sarjana UIA untuk membentangkan mengenai British di Negeri Sembilan. Saudara Muhammad Fitri bin Mahfuzi, orang Negeri Sembilan, asal Negeri Sembilan dan Ya, duduk di Paroi. Betul betul. Jadi tanpa melengah masa, saya terus serahkan kepada Saudara Fitri untuk membentangkan webinar pada hari ini mengenai British di Negeri Sembilan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Khairil kerana menjemput saya dalam webinar mengenai British anjuran galeri di Raja Tunku Jaafar. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang hadir sudi menonton ruangan kali ini. Saya hari ini akan membawa topik mengenai yang biasa jugalah orang dengar mengenai pendudukan British di Negeri Sembilan. Secara umumnya kenapa saya bawa British ni disebabkan saya memang sedang membuat kajian mengenai pengaruh British di tanah Melayu. Cuma kajian saya itu tidaklah fokus kepada Negeri Sembilan, tapi Negeri Sembilan ni saya pilih sebab ini negeri kelahiran saya. So tiada lagi yang orang yang cuba mempopularkan sejarah Negeri Sembilan ni secara umumnya. Kebanyakannya para pengkaji sejarah lebih mengutamakan Kedah, bahagian dekat kawasan dekat Perak. Sekarang popular dengan perang musuh bisi antara Thailand dengan Siam dengan Kedah juga bantuan British. Jadi saya cuba membawa satu ruangan baru untuk mempopularkan sejarah Negeri Sembilan mengenai topik pendudukan British di Negeri Sembilan. Secara umumnya saya akan share sedikit saya punya slide lah yang saya buat. Saya baru siap SMA ni. Tak ada berapa menarik sangat. Ini muka depan dia. Secara umumnya saya ni merupakan seorang pelajar sarjana UIA daripada tahun 2019 hingga insyaAllah tahun depan saya habislah saya punya sarjana. Doakanlah saya berdebar juga nak habiskan sarjana ni. Seterusnya aspek-aspek pembentangan mengenai sejarah Negeri Sembilan ni saya dibagi kepada 6. Mula sekali latar belakang ni secara asas lah mengenai Negeri Sembilan itu apa semua. Kemudian saya akan fokus kepada hubungan awal Negeri Sembilan British, bagaimana orang-orang British mengadakan hubungan dengan pembesar Negeri Sembilan, terutamanya Rembau, Jelebu dan juga Sungai Ujong. Kerana British hanya berhubung dengan mereka ni semua ni atas dasar sebab perniagaan dan untuk meluaskan pengaruh saja. Kemudian kita akan fokus kepada bagaimana British masuk terus ke Sungai Ujong melalui kisah-kisah peperangan di antara orang Melayu dengan orang British juga dengan peranan yang Tok Antah sendiri dalam peperangan tersebut. Seterusnya kisah ringkas di Jelebu, bagaimana pergaduhan di Jelebu menyebabkan British masuk campur di Jelebu. Dan kemudiannya ada Penyatuan Negeri Sembilan. Penyatuan Negeri Sembilan ni ada dua, iaitu Konfederasi Awal Negeri Sembilan yang pertama dan kemudiannya Majlis Persekutuan Negeri Sembilan yang terbentuknya Negeri Sembilan hari ini. Dan seterusnya saya akan menyentuh sedikit kisah Durbar di Negeri Sembilan, macam mana Negeri Sembilan, peranan Durbar di Negeri Sembilan ini menjadi asas kepada kekuasaan setiap kerajaan negeri pada hari ini, mempunyai kuasa lebih daripada persekutuan. Maknanya persekutuan tak boleh masuk campur dengan hal ehwal kerajaan negeri. Seterusnya saya akan fokus mengenai latar belakang asas. Bagaimana kita tahu Negeri Sembilan ini seperti namanya Sembilan itu berasal daripada 9 buah luar atau 9 buah daerah yang bersatu lalu membentuk sebuah persekutuan yang pertama di Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1895. Ketika itu Negeri Sembilan ini bukanlah sebuah konfederasi yang seperti hari ini masing-masing naik ketua berperanan daripada ketua penghulunya. Setiap daerah ada ketua penghulunya, di mana Jelebu sendiri pun ada Yang Tuannya sendiri. Yang Tuan Jelebu dan Semenanti juga ada Yang Tuan Semenanti. Jadi Negeri Sembilan ni yang asalnya tu tidaklah bersekutu dan dia setiap negeri, setiap daerah itu ada dia punya kelebihan masing-masing. Kemudiannya Negeri Sembilan ni seperti kita tahu diteraju oleh Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, iaitu berbeza dengan negeri-negeri lain yang diperintah oleh Raja, Sultan, yang mana menyatakannya Raja Sultan di negeri lain selain daripada Perak dipilih secara warisan.
Manakala Perak pula mempunyai sistem penggiliran daripada Raja Hulu, Raja Digilir semua. Manakala Negeri Sembilan ini juga tak semestinya anak raja itu dipilih untuk jadi raja, tidak semestinya. Ia bergantung kepada pemilihan oleh 4 orang undang. Kemudian Negeri Sembilan dan Naning itu adalah salah satunya kawasan yang mengikut adat Patih, tidak seperti yang lain yang lebih kepada adat Temanggung. Seterusnya kita akan pergi slide yang seterusnya, iaitu hubungan awal Negeri Sembilan dan British. Saya akan bahagikan pada 3, iaitu British dengan Naning. Tak semestinya saya akan fokus British Naning. Tadi saya tidak mau pembetulan mengenai yang British Naning ni. Dia ada juga menyentuh di kawasan-kawasan di bahagian Sungai Ujong sekali. Kemudian krisis di Sungai Ujong, ini krisis yang di mana British perlahan-lahan menggunakan pengaruhnya untuk masuk secara langsung dalam pentadbiran di Sungai Ujong. Kemudiannya Undang Jelebu menghalau Yang Tuan Abdullah dan menyebabkan British masuk campur untuk memastikan tiada pergaduhan di Jelebu. Itulah secara ringkasnya untuk bahagian ini. Kemudian kita akan fokus pada ini, iaitu Perang Naning. Seperti mana kita tahu, saya silap tarikh di sini. Perang Naning berlaku pada 1831 sehingga 1832. Dia terbahagi pada 2 perang. Iaitu perang pertama di mana Dor Said bersama dengan Raja Ali dan Syed Shahban memenangi perang tersebut. Ketika itu British tewas pada peperangan pertama. Kemudiannya pada 1832, serangan perang kali kedua Perang Naning, Raja Ali dan Syed Shahban bersekutu dengan British untuk menewaskan Dor Said. British juga mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Raja Ali dan Syed Shahban ni atas sebab untuk menjaga pentadbiran kepentingan saudagar-saudagar mereka yang berniaga di Negeri Sembilan, selalunya di kawasan Sungai Ujong, Sungai Linggi, maafkan saya. Okay, kemudiannya kita akan fokus kepada seterusnya pada 1831, satu perjanjian persahabatan dan kerjasama telah dipersetujui antara Kerajaan Inggeris dan penghulu Raja Ali dan 4 suku yang memerintah Rembau dan jajahan takluknya. Kerajaan Inggeris telah diwakili Robert Ibbotson, Presiden Singapura, Pimpinan Melaka dan jajahan takluknya. Melalui perjanjian tersebut, Inggeris menerima pengiktirafan terhadap Rembau sebagai sebuah negeri merdeka, iaitu dan British mendapat sebuah penempatan dan sebuah kawasan perniagaan. Ini bermakna Rembau secara langsungnya menerima kehadiran British, dan tetapi Rembau tidak, pentadbiran Rembau ni tidak masuk campur oleh British. British hormat mereka sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat, tidak seperti mana yang di Naning. Naning juga itu disebabkan cubaan British untuk menyatukan Naning dengan Melaka. Okay, kemudiannya apabila perjanjian awal 1831 ni, seperti yang saya terangkan tadi, pada 28 Januari 1832, British berjaya menewaskan tentera Dor Said disebabkan Raja Ali dan Syed Shahban. Syed Shahban tu menantu pada Raja Ali, tidak menghantar tentera bantuan kepada Dor Said. Sebelum ni pada Perang Naning pertama, Raja Ali dengan Syed Shahban telah menghantar satu tentera untuk membantu Dor Said menentang British. Tapi kali ini tidak. Malah Raja Ali dan Syed Shahban sendiri membantu British untuk menewaskan Dor Said. Ada yang cakap benda ni satu kontroversi, iaitu mereka ni pembelot kepada orang Melayu, padahal tidak. Jadi sebenarnya hubungan ini lebih kepada persahabatan. Mana yang menguntungkan pihak, kita tolong. Macam tu je. Kalau kita nak guna konsep politik sekarang, tidak boleh. Kita utamakan mereka yang membantu sama sendiri. Hal ini tak ada istilah belot apa. Ada yang tidak setuju dengan tindakan Raja Ali dan Syed Shahban ini sendiri kerana ini pembelotan orang Melayu Islam. Padahal tidak sebenarnya. Kita dapat lihat sini, ini yang saya dapat dari buku teks tingkatan 2, tak silap saya ni, gambar peta ni, agak lama peta ni juga. Kawasan Tabuh ni. Peperangan tersebut menyebabkan secara automatiknya Naning ni menjadi sebahagian pada Melaka, dan Dor Said sendiri menyerah diri dan menerima pencen sebanyak, tak silap saya, dalam $1,000 hingga $2,000 setahun, sampai setahun sehinggalah kematiannya. Kubur beliau ni berhampir dengan sebuah masjid. Saya pernah melawat kubur beliau ketika saya menghadiri kem PIKM pada tahun 2012 di kem Putra Puteri Tabuh Naning. Kubur dia berwarna kuning ni, kalau kita sampai ke masjid tu, kita boleh nampak dengan jelas kubur tersebut. Memang kubur tu dicat warna kuning sebagai satu simbolik sebab dia di pembesar Naning yang paling utama. Dan sini kita dapat lihat Jabatan Museum dan Akuiti sendiri telah menulis satu monumen
seperti mana monumen yang bersejarah di kawasan-kawasan bersejarah di mana-mana setempat, iaitu makam Datuk Dosai sebagai sebuah penghargaan lah. Dan tempat ini akan dikenal sebagai warisan sejarah. Seterusnya saya akan fokus kepada hubungan awal British mengenai yang Datuk Lana Sendang. Tak silap saya, Datuk Lana Sendang ni ada sebuah masjid yang dinamakan sepenuh beliau di kawasan, nak pergi ke Jalan Jelebu rasanya saya, dekat dengan kedai Tom Yum. Ya, betul. Kalau orang kan? Masjid Ampangan. Macam Ampangan, kat macam Ampangan nak pergi kedai Tom Yum. Ayah saya selalu bawa anak buah saya ke situ lah, saya nak lalu pergi tadika tu. Datuk Lana Sendang ni dia pernah dia tak ada hubungan dengan British sebenarnya. Kalau ikutkan asalnya, Datuk Lana Sendang ni dia gunakan bendera British untuk memberi amaran pada Labai Kulub. Labai Kulub ni juga dia pernah pungut cukai dekat area kawasan Sungai Ujong. Datuk Lana itu yang menjadi tak puas hati Datuk Lana Sendang ni. Datuk Lana Sendang ni juga ialah pembesar Sungai Ujong. Sebelum Datuk Lana Datuk Lana yang selepas ini saya akan bincangkan. Kemudian juga Gubernur Negeri-Negeri Selat ni juga telah ambil inisiatif menghantar satu amaran tidak membenarkan pemindahan kubu di sepanjang Sungai Linggi dan Sungai Ujong. Ini disebabkan ingin menjaga kawasan perniagaan tersebut. Di Negeri Sembilan ni pada masa itu Sungai Linggi dan Sungai Ujong dijadikan sebagai kawasan perniagaan, tempat berdagang semua. Kadang ada pendatang daripada China dan Sumatera semua untuk berniaga di kawasan-kawasan Sungai Linggi dan Ujong, dan mereka akan mendarat di kawasan Sungai Linggi ataupun Sungai Ujong. Ini untuk mengelakkan kekacauan, iaitu macam ada yang jenis yang tak puas hati nak kutip cukai tanpa surat, tanpa amaran, hanya guna surat lisan hanya menggunakan lisan saja. Jadi British tak nak benda ini berlaku. Walaupun British tak masuk secara terus kat sini, tapi mereka hantar barang. Jadi ini antara salah satu hubungan secara tidak terus di antara orang Negeri Sembilan dengan British. Malah juga British berjanji nak hantar kapal untuk menjaga kawasan tersebut. Itu diulang-alik antara Sungai Linggi ke Sungai Ujong. Disebabkan ingin menjaga pelombongan biji timah di kawasan Sungai Ujong dan dibawa lalu ke Sungai Linggi untuk masuk ke laluan laut. Okey, kemudian Datuk Lana Sendang ni dia ambil inisiatif iaitu berbaik dengan British selepas itu. Dan ketika menjadi pemerintah di Sungai Ujong, British juga memainkan peranan kepada Datuk Lana Sendang ketika perebutan kawasan Linggi. Dan kawasan Linggi iaitu Port Dickson sekarang lah dengan Kerajaan Selangor, tak silap saya. Malah masa tu tak silap saya Sungai Linggi yang kita tahu sedia maklum menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang untuk menyalurkan barang dagangan dan juga kawasan yang memberi manfaat cukai kepada Datuk Lana Sendang. Jadi Datuk Lana Sendang ni tak nak lepaskan lah kawasan Sungai Linggi ni kepada Selangor je lah, walaupun Selangor dah tuntut tempat tu secara umumnya orang tahu. Sebelum Negeri Sembilan ni mana ada kerajaan laut. Mereka lebih utamakan sungai dan tidak ada macam orang cakap setiap tempat ni macam setiap Tamadun ni kan ada tepi laut mesti ada dia punya kerajaan yang semua, tapi Negeri Sembilan tidak. Negeri Sembilan ni berpusat di kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan yang agak jauh daripada laut. Kawasan Sungai Linggi juga menjadi kutipan hasil cukai biji timah di kawasan itu dan menyebabkan Raja Abdullah, pemerintah Kelang, terpaksa menyerahkan kawasan Lukut dan Sungai Linggi kepada Sungai Ujong secara lisan, sehingga kan Sultan Abdul Samad terpaksa mengeluarkan perintah bertulis. Ini bukan dia terpaksa nak melepaskan, tidak, tapi ingin menjaga ni perasaan orang Melayu juga sama sendiri. Ini hak Linggi jatuh kepada Datuk Lana Sendang pada 19 Julai 1898. Ini bermakna berlakunya perubahan pertama kalinya dalam sejarah. Sepadan Negeri Sembilan hari ini dan Selangor ini berpunca daripada kes inilah. Datuk Sultan Abdul Samad menyerahkan Linggi dan Lukut kepada Negeri Sungai Ujong iaitu Negeri Sembilan hari ini. Dan manakala pemerintah Sungai Ujong menyerahkan sebahagian daripada kawasan mereka kepada Selangor sebagai trade-in, iaitu kawasan Reko, Kajang, Semenyih tak silap saya, kepada Kerajaan Selangor sebagai satu pertukaran barter lah. Tapi baginya Raja Abdullah agak terkilan jugalah sebab kawasan Sungai Linggi tu banyak biji timah, boleh menyebabkan dia memungut hasil cukai yang tinggi kat situ.
Di sini ada peta Selangor. Kalau kita dapat sini, Selangor dah banyak sungai sebenarnya. Sungai Kelang, dekat Ulangan nak masuk ke Jugera ni juga. Ni area sungai area Luput dengan Rasah ni bukan sungai Ujong. Mereka mereka bertukar tempat untuk ni lah, seperti untuk menghormati perjanjian yang telah disediakan oleh Sultan Abdul Samad. Ini seperti saya maklumkan tadi, antara reko, kajang sebenarnya berogan dan beranang. Tu yang ada orang cakap kalau kita pergi beranang dengan berogan ni dengar orang Melayu cakap Negeri Sembilan. Padahal mereka bukan Negeri Sembilan pun, dia orang Selangor. Itu yang pernah juga lu, saya pernah naik berogan lu, jumpa orang kampung situ pun cakap Negeri Sembilan juga. Dan pihak kerajaan Inggeris juga telah mencabut urusan pemerintah di Sungai Ujong melalui disebabkan perkara ini. Okay. Pada waktu ni British ni lebih kepada memberi nasihat, panduan untuk menjaga kemudian orang Melayu. Tapi secara langsungnya mereka lebih fokus pada nak menjagakan tempat perniagaan mereka semua. Mereka tidak masuk secara langsung pada 1875 dan selepas itu. Malah kebanyakan Datuk Unang Luak beri manfaat pada British. Mereka cuba gunakan British itu sebagai satu bantuan untuk meluaskan pengaruh dan menyebabkan orang-orang pembesar lain rasa takut nak melawan Datuk Unang Luak. Contohnya saya ambil Datuk Unang Johor pada dalam 1883 saya tak silap saya atau 1880. Datuk Unang Johor pernah janji nak serahkan nombor Mujtimah di Gemencih kepada British sebagai syarat untuk menghalau Raja Jaafar. Masa tu Raja Jaafar marah. Kenapa pula Datuk Unang Johor menyebutkan tanah Lombong kepada orang Cina sedangkan tidak utamakan orang Melayu? Jadi isu tu berlaku kat situ. Raja Jaafar ni Raja Jaafar dia ni menyebabkan Datuk Unang Johor ni tak senang. Tu yang Datuk Unang Johor ni minta bantuan British tapi British tak layan dia. Walaupun Raja Jaafar dia bunuh 2-3 orang pengikut pembesar Raja Jaafar. Itu serba sedikit mengenai hubungan awal antara Negeri Sembilan dengan British. British tak masuk secara langsung, tak hantar residen apa semua macam, tapi mereka menghantar surat, membuat perjanjian awal untuk menjaga kedaulatan Negeri Sembilan di kawasan-kawasan setempat di Negeri Sembilan. Malah British juga hanya memberi panduan macam mana nak menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Kita akan masuk di Sungai Ujong, di mana Sungai Ujong ni merupakan tempat yang paling utama lah bagaimana British masuk ke kawasan tanah berada ini secara langsung dengan meletakkan residen mengikut residen Sungai Ujong dan seterusnya untuk menjadi residen Negeri Sembilan. Sebagai asas lah batu loncatan kepada penjajahan British terhadap Negeri Sembilan. Pada tahun 1874, Datuk Kelana Syed Abdul Rahman meletakkan Sungai Ujong di bawah pentadbiran British. Datuk Kelana Syed Abdul Rahman ni dia orang Arab. Dia ada campuran orang Arab sikit. Dia telah melakukan perjanjian dengan Sir Andrew Clark dan benua British di Singapura. Tujuannya satu je, untuk melawan pengaruh Datuk Bandar Tunggal Abdullah bin Ahmad. Dari sinilah bermula petabakan pertama British di Tanah Adat. Pada Ogos 1874, Datuk Kelana meminta seorang residen British. Saya tersilap tekan D pula pada residen British. Kemudian sebulan lepas tu, British telah mengarahkan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman untuk mengibarkan bendera Union Jack di Ampangan. Dikatakan yang rumah Tuan Kedai Hisham, Ya. yang balai adat dekat Ampangan tu kawasan tempat tinggal Datuk Kelana dulu ke? Tak. Kalau saya ni, kalau untuk Datuk Kelana Syed Abdul Rahman ni, dia punya kediaman adalah di Bukit Ampangan. Di Taman Muru Gesu sekarang. Taman apa? Itu dia punya balai. Taman Muru Gesu. Taman Muru Gesu. Itu adalah rumah asal Syed Abdul Rahman. Dikatakan British juga meminta untuk menyediakan kediaman di berhampiran dengan rumah Datuk Kelana, betul kan? Ya. Kawasan tu lah. Kawasan tu. Juga bila kehadiran British di sini di Ampangan, bendera dikibarkan tu tanda bermulanya pertapakan British di Sungai Ujong.
Kemudian 150 orang askar British telah hadir bersama Hulu Balang Datuk Kelana pada November 1874 sebagai satu amaran kepada Datuk Bandar untuk tidak mencampuri urusan hal ehwal Sungai Ujong. Kemudian Datuk Bandar kalah dalam pergaduhan di antara Datuk Kelana ni sehingga sehingga Datuk Kelana ni dibakar rahang, dan Datuk Bandar Tunggal pun dah malah nak bercampur sebab dia dah terlalu tua waktu tu. Lalu dia menyerahkanlah di Singapura. Kemudian British telah menghantar residen pertama di Sungai Ujong, iaitu yang namanya PJ Murray, tinggal di Ampangan seperti yang saya bincang dengan Cik Khairil tadi. Mereka semua mempunyai lengkap bersenjata. Tentera mereka tak ramai mana pun, tak silap saya rekod catatan ini. Bersama kekuatan sebanyak 68 orang polis dan 45 orang askar. Kalau ikutkan boleh kira, kalau nak dibandingkan dengan Hulu Balang Melayu ni, kira kuat jugalah untuk jadikan sebagai tentera simpanan untuk melawan mana-mana pemberontak di kawasan sekitar di sekitar Sungai Ujong. Kemudian diketahui oleh Lieutenant Hicksman, seorang pegawai British. Kehadiran tentera British tersebut menyebabkan ramai pembesar-pembesar di seluruh negeri Sembilan tak puas hati. Kenapa nak ambil British sedangkan kita boleh memerintah sendiri? Sedangkan Yam Tuan juga pun tidak setuju hal tersebut dan mendapat sokongan daripada seluruh luar di negeri Sembilan ketika pertabalan Yam Tuan Seng nanti. Dan untuk makluman semua, Datuk Kelana sendiri tak datang ketika pertabalan tersebut. Dan Datuk Kelana juga tidak mendapat pengiktirafan daripada Yam Tuan Antah sebagai pemerintah di Sungai Ujong. Kemudian bila tersebarnya kematian J.W. Birch di Perak 1875, pembunuhan di sungai tersebut, menyebabkan orang Melayu mula berasa benci terhadap kehadiran orang putih di tanah Melayu. Okay, jadi kemuncak antara perebutan antara Yam Tuan Antah dengan Datuk Kelana bermula pada kes wilayah Teraci. Wilayah Teraci ni secara geografi dia memang dekat kawasan kekuasaan Yam Tuan Antah sebenarnya, dari Gunung Berembun hingga Gunung Angsing, termasuklah kawasan Bukit Putus. 4 daerah yang dikenali sebagai tanah mengandung, Teraci, Ulu Muar, Gunung Pasir dan Jempol ni memang dikenali sebagai tanah kepunyaan Yam Tuan. Jadi 4 kawasan ni secara umumnya orang-orang di sekitar negeri Sembilan mengenalinya sebagai tanah kepunyaan Yam Tuan, iaitu yang raja. Jadi raja Yam Tuan ada wakilnya sendiri, iaitu pemburu di setiap 4 daerah ini untuk menjadi ketua untuk daerah ini dan memaklumkan kepada Yam Tuan. Jikalau Yam Tuan tak ada, tidak ada di kawasan tersebut, wakil-wakil penghulu inilah akan menjadi wakil kepada Yam Tuan untuk menyampaikan pesanan. Bermula dengan PJ Murray menerima dakwaan Datuk Kelana. Datuk Kelana ni diberitahu pada PJ Murray, Residen British Sungai Ujong, kata Teraci ni milik dia. Padahal sebenarnya kalau saya maklumkan tadi, Teraci ni bukan milik dia sebenarnya kalau ikut sempadan. Jadi Yam Tuan murka apabila tindakan Datuk Kelana memecat pemerintah Teraci yang dilantik oleh Yam Tuan sendiri. Jadi inilah timbul isu krisis ke arah perang di antara Yam Tuan dengan Datuk Kelana supaya ini. Kemudian PJ Murray ni bersama dengan 20 orang askar, 3 orang polis telah pergi ke Teraci untuk menafikan perbuatan Yam Tuan Antah dan menunjukkan kekuasaan Datuk Kelana di kawasan Teraci. Jadi mereka bermalamlah di Teraci satu hari, PJ Murray bersama dengan askar-askarnya. Apabila dah satu malam, PJ Murray ni kemudian beransur pulang ke Seremban. Nak tunjuk kekuasaan dekat Teraci lah, jadi milik Datuk Kelana. Kemudian datanglah jurubahasa yang bernama Dominic Daly dan seorang doktor masuk ke Teraci untuk mereka, tak silap saya, untuk mengukur kawasan tersebut. Tapi telah dihalau oleh orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu seramai dalam 200 orang, 100 hingga 200 orang menghendap perbuatan mereka, lalu mereka menghalau dan menjerit untuk mereka halau balik ke Seremban. Mereka tidak, ini mana orang Teraci sendiri tidak menerima kehadiran tentera British itu sendiri. Mungkin orang Melayu tak buat masa itu sebab tentera bersenjata lengkap semua, jadi
perasaan takut tu memang ada. Bila mereka semua dah pergi, tentera dah pergi, tinggal jurubahasa dengan juruko saja, itu yang menjadi orang Melayu macam tidak puas hati. Nampak macam ada satu keberanian lah kat situ. Bila jurubahasa nampak keadaan itu, mereka jurubahasa rasa takut, dia minta bantuan pada Dominic, minta bantuan pada PJ Murray yang baru saja berlepas ke balik Seremban, datang semula untuk mengawal kawasan Teraci ni semula. Sebelum tu Teraci ni tak ada apa pun, tak ada macam huru-hara apa semua. Bila Yang Tuan dapat tahu PJ Murray bersama askarnya datang balik ke Teraci, ini Yang Tuan rasa marah, murka, kerana ini salah satu tindakan pencerobohan oleh Datuk Syed Kelana terhadap wilayah kekuasaan baginda. Kemudian Yang Tuan sendiri bersama kekuatan 4,000 orang tentera untuk melawan. Malah juga mendapat sokongan daripada 3 undang dan Teguh Besar Tampin dalam menentang penjajahan British ni di kawasan Teraci dan tindakan Datuk Syed Kelana sendiri. Kemudian mereka menyeberangi Bukit Butus untuk menawan Paroi dan menghantar surat amarah pada PJ Murray, jangan sesekali masuk kawasan Teraci. Ini maknanya Teraci ni adalah milik Yang Tuan dan hormati tempat tersebut. PJ Murray tak setujulah. Sebab Datuk Kelana dah minta bantuan untuk ambil Teraci tu, macam nak mengiyakan dakwaan Teraci tu, PJ Murray macam tak nak setuju. Malah kehadiran British tu sebenarnya salah satu tindakan biadab terhadap Yang Tuan Antah sendiri, terhadap kedaulatan Yang Tuan sendiri. Jadi PJ Murray ni dia ada minta bantuan daripada British di negeri-negeri Selat, di Melaka juga dan di Pulau Pinang untuk menghantar tentera. Ni jadi macam konflik ni makin tension, makin tegang di antara puak British dengan puak Yang Tuan Antah. Dan akhirnya British kekurangan tentera yang sedia maklum yang diketuai PJ Murray untuk melawan Yang Tuan. Jadi mereka ni tak berani lah. Untuk makluman, mereka hanya 83 butir peluru dan hanya menggali parit di sekeliling kawasan tentera dirasah saja untuk memastikan kawasan mereka tidak ditawan oleh orang-orang Melayu yang diketuai oleh Yang Tuan Antah. Saya tak silap saya, Datuk Siamang Gagap pun terlibat sekali dalam perang ni. Boleh Encik Khairil Hisham ni peranan Datuk Siamang Gagap? Oh, okey. Datuk Siamang Gagap ini dia berfungsi, dia lebih kepada dia kalau Datuk Siamang Gagap ini dia hanya sebagai, dia boleh dikatakan panglima kepada Kuintan, isteri kepada almarhum Yang Tuan Raden. Dia adalah kira macam bodyguard, pengawal pribadi, dan selepas itu dia terus berkhidmat dengan British dan akhirnya selepas British diterima masuk ke Negeri Sembilan, beliau berundur dan tidak lagi bersama-sama dengan pihak istana. Oh. Jadi Datuk Siamang Gagap dia terlibat dalam serangan terhadap Paroi ini? Saya tahu saya tidak, tapi diperlukan kajian lebih lanjut. Okey. Kita mungkin boleh buat kajian lanjut mengenai Datuk Siamang Gagap. Kemudian pada 2 hingga 3 Disember 1875, Yang Tuan Antah bersama dengan sekutunya berjaya menawan Paroi dengan kuatan 200 orang tentera Melayu. Apabila British mendapat tahu British di negeri Selat mendapat tahu bahawa Paroi sudah ditawan oleh Yang Tuan Antah, British berjaya juga mengirim sejumlah 390 orang askar Gurkha dari Pulau Pinang yang diketuai oleh Lieutenant Anson atas nasihat Kabinet Pulau Pinang. Malah juga terdapat 20 orang askar orang Arab, 35 askar British dan 40 orang polis sebagai pasukan tambahan. Dan mereka juga terlibat dalam rondaan dan tinjauan di Paroi untuk melakukan macam satu pengitipan sebelum untuk menawan semula Paroi. Malah orang Melayu sendiri bila mendapat tahu kehadiran pasukan peronda British ni, mereka serang dan menyebabkan tentera British ni berundur sehingga ke Ampangan, sehingga kan boleh mengancam kedudukan Datuk Kelana itu sendiri. Maknanya orang Melayu masa tu dah macam hampir-hampir jugalah nak melakukan serangan terhadap Ampangan Datuk Kelana ni, mungkin disebabkan British punya senjata
sedia maklum lagi lagi tinggi daripada kita. Jadi orang Melayu pesan untuk tidak menyerang lebih ke dalam lagi. Keadaan kawasan kubu yang tuan itu sendiri, dia berkubu di Paroi. Mereka membina kubu menghala jalan ke Seremban, jalan yang melalui Ampangan semua. Kemudian kubu semua menjadi kelebihan yang tuan atas, iaitu kawasan berpaya dan kawasan hutan, di bukit yang berhutan. Bukit berhutan tu tak adalah tinggi sangat bukitnya, cuma kawasan tu menjadi strategik untuk melihat kemarahan tentera musuh British ke kubu tersebut. Dan seramai 600 pahlawan Melayu menjaga kiri kanan kubu untuk memastikan tiada serangan daripada British yang mengejut daripada belah kiri belah kanan. Ini memastikan tentera British hanya mara dari hadapan saja. Ni kalau kita lihat peta kat sini lah lebih kurang dia punya serangan dia. Ini yang dikatakan adalah transkrip yang report yang oleh tentera British buat. Kita kembali, ini yang gambaran asalnya. Okay. Kemudian pada 7 Disember 1875 bermulalah Perang Paroi. British juga menyerang di hadapan kubu tetapi gagal kerana kawasan berpaya. Jadi tidak memberi manfaat kepada tentera British. Dia lebih kepada menguntungkan orang Melayu. Malah orang Melayu juga bukan menyerang bukan anak panah pun. Mereka punya senjata senapang sendiri. Dan orang Arab juga terlibat dalam serangan ni, iaitu 20 orang menyerang di sebelah kiri kubu yang tuan, tapi terpaksa berundur kerana kelebihan bukit yang saya maklumkan tadi. Bukit yang berhutan jadi pelindung kepada kubu yang tuan atas sendiri. Kemudian juga askar British ramai juga yang terkorban kerana kesilapan mereka tidak mahir dalam kawasan berpaya, satu. Kemudian membuat serangan terbuka, jadi macam bola lambung lah orang cakap kalau main badminton ni. Jadi macam satu peluang keemasan lah kepada yang tuan untuk memusnahkan ketubukan tentera British ni. Malah juga yang tuan hantar sendiri membina kubu menggunakan rumah-rumah orang, sekitar dalam 20 buah rumah orang, dinding dia tebuk buat lubang dan hulurkan senapang ke arah kawasan yang terbuka tersebut. Di mana bila tentera British masuk mereka tak tahu orang nampak je rumah, ingatkan rumah tak ada apa. Rupanya itu salah satu perangkap yang digunakan oleh yang tuan itu sendiri. Orang Arab dia buat serangan di belah bahagian kiri tapi serangan tu gagal kerana mereka nak kerana apa ni? Saya nak cakap macam ni. Ni persediaan orang Melayu tak ada, macam saya cakap tadi, di bahagian kiri dan kanan. Malah juga orang British juga menggunakan serangan senapang berbayonet, iaitu senapang tersebut mereka letak bayonet pisau yang panjang untuk menyerang orang Melayu, tapi gagal juga kerana kawasan berpaya menghalang sendiri. Kemudian British menggunakan beberapa pucuk Mariam kepunyaan Datuk Lana untuk menembak kawasan kubu-kubu tersebut sehingga askar Melayu terpaksa berundur dari Paroi. Seramai 37 orang British dan orang Arab terkorban dalam perang ini dan 200 orang Melayu pula terkorban dalam pertempuran tersebut. Ini yang betul saya cakap tadi. Yang belah kiri ni orang Arab serang, ada juga tentera British sesat orang Arab, dan juga ni kawasan Yamin attack ni. Yamin attack ni lah juga yang menjadi serangan yang di mana mereka menggunakan senapang berbayonet dalam kawasan ni. Yang serangan terbuka ni. Ni kawasan Paya. Ni kawasan kubu yang tuan-tuan ni, rumah-rumah yang mereka gunakan untuk sebagai serangan terhadap tentera British ni. Mereka buat dinding yang kat rumah tu dah tebuk buat lubang. Ada laporan penuh mengenai dengan serangan ni. Mereka berjaya menawan di bahagian stok simpanan barang D kat sini. Dan D ni asalnya mereka nak cuba tawan tapi gagal sebab tentera British sesat. Tak jumpa jalan nak masuk ke bahagian D ni. Mereka buat serangan daripada kiri dan kanan dan terus untuk memastikan mereka mendapat tawan Paroi. Kat Kampung Paroi ni kampung mana Encik Khairul? Kampung Tok Dagam kan juga kan? Tak. Dia Kampung Paroi sekarang dah tak. Kampung dah tak ada. Dia kampung asal dia sekarang kampung yang Taman Intan ni. Taman Intan? Dia kampung ada lah sikit kampung yang dalam masuk ke sekolah tu. Tapi yang ni rasanya di kawasan Taman Intan sekarang. Taman Intan lokasi lah.